Salam ceria dari MHI, Rabu 23 Mac dengan pelbagai pengisian menarik. Assalamualaikum. Celotehnya membuatkan sesiapa yang mendengar pasti terhibur. Kenali fenomena di sebalik Cik Yah bertudung kuning yang popular di media sosial. Yang akan menduduki peperiksaan SPM. Buat yang terbaik. Mengangkat martabat dan menjaga keasliannya. Ketahui apakah yang dikatakan sebagai tekstil tradisional negara. Dan bersama duet harmoni yang comel ibu dan anak mendendangkan lagu-lagu lama yang menghiburkan. Assalamualaikum, selamat pagi. MHI menghidupkan pagi anda bersama saya Nazraman dan juga Fetri Yahya yang kelihatan begitu gah pada pagi ini. Itu dia dengan songket yang bertabur bunga penuh yang begitu menawan membuka anda. Dan saya pun dapat kembali bersama dengan anda untuk pagi ini lepas lama 2 purnama tidak bersama di MHI. Dan kembali kami membawa pelbagai isu yang menarik untuk kita sajikan kepada anda. Dan ini pun apa kurangnya? Apa kurangnya? Jadi apa yang kita nampak kat sini itulah dia tradisional versus contemporary. Walaupun ini kalau ikutkan apa tekstilnya? Dia gunakan butir. Dia bukan tenun Dia bukan tenun. Dia sebenarnya print. Tapi apa yang kita nak sasarkan di sini adalah design atau rekanya, iaitu bomber jacket yang lebih contemporary sesuai untuk anak-anak muda seperti saya. Okey. Dan pakaian ini bukan hanya tentang pakaian. Bila saya menjarungnya rekaan Salakidi, rasa dia punya aura tu berbeza. Sebab ketelitian dia, corak yang dipamerkan dan segala yang pemakai pun akan rasa keyakinan yang cukup luar biasa. Begitu halus seninya yang terdapat di sini dan sesungguhnya untuk kita memperkasakan budaya busana warisan negara kita. Dan saya rasa Cik Yah kena bincanglah isu ni. Oh, cepat sekali. Tak sangka kepada anda semua yang kita akan berbicara dengan Cik Yah. Siapa empunya suaranya? Kalau saya dengar betul-betul, betul berbakat betul lah siapa orang tua yang menyuarakannya. Saya kagum dengan suara sebab teringat betul-betul macam cara orang lama bersembang. Yang kedua, isu yang dibawakan tu memang ada kaitan dengan isu semasa yang perlu kita fikirkan kembali. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Cik Yah bertudung kuning yang memangnya tular di TikTok dan kata-kata dia memang kadang pedas, kadang menyakitkan hati tapi ada kebenaran dan juga isu yang dikupas tu betul-betul kena dengan apa yang terjadi pada hari ini. Yang pentingnya menawan hati rakyat Malaysia menjadi suatu fenomena. InsyaAllah kita akan bersama dengan empunya suaranya nanti. Dan kita juga akan bersama dengan anak dan ibu yang tular di media sosial dengan suaranya begitu lunak. Kita bersama dengan Puan Hafsah Ali dan anaknya Muhammad Muhaimin. Kita kalau kita lihat dia duetnya lembut, hati kita rindu pula kat mak kita. Jadi kita bawa je ke MHI untuk bawa sedikit inspirasi buat anda semua di pagi hari. Tapi yang paling utama hari ini kita nak mengangkat kembali tentang martabat tekstil tradisional. Lakukan banyak. Tapi hari ini kita fokus kepada antara lain tentang songket yang tenun dan sebagainya. Yang mana kita perhatikan, saya pernah sampai ke di Pekan, memang ada pusat lah di situ tentang tenunan, tentang songket dan nak buat dia, ya Allah, kadang satu ni pun berbulan lamanya. Tepat sekali. Sebab itu sesuai dengan harganya, sesuai dengan apa yang mereka tumpahkan lah. Keringat, masa, tenaga, RM1 untuk sebuah hamparan yang cantik warisan pusaka bangsa. Tapi apa yang merunsingkan saya, Fitri, kadang-kadang bila kita nampak anak-anak muda Malaysia yang sukakan fashion tapi mungkin tidak begitu peka tentang seni yang begitu halus dengan juga craftsman yang menggunakan segala pengalaman untuk menghasilkan sesuatu yang cantik seperti ini. Jadi kita harus apresiasi. Inilah dia apresiasi tekstil Malaysia pada hari ini. Itu dia. Okay, baik, kita nanti nak cuba untuk bersama dengan individu yang rahsia. Sebab selamanya lebih senang kita kenali individu yang ditampilkan di sebalik layar TikTok kita ataupun media sosial berbanding dengan pemilik identiti yang sebenar. Macam zaman dulu kita lebih tertarik dengan kartunis kan. Banyak kartun-kartun yang memberi manfaat. Tapi kali ini di sebalik individu yang memberikan suara dan kritikan sosial melalui imej Cik Yah bertudung kuning. Siapakah Cik Yah sebenarnya? Kita saksikan. Beras dah ada, garam dah ada, gula pun dah ada. Apa lagi yang mak tertinggal ni Pak Is? Apa lagi yang mak tak beli ni? Makanan kucing kamu si Miki tak beli? Makanan dia yang keras tu ada lagi mak? Selang-selang lah Pak Is. Kesian si Miki tu, tahu tak? Pelbagai celotehnya yang melucukan
Melalui watak seorang wanita berusia setengah abad, Cik Yah nyata menghiburkan pengikutnya di media sosial. Meskipun sekadar animoji dan bukannya figura manusia sebenar, namun mesej yang dibawanya tetap sampai ke hati penonton. Melalui sketsa rakyat yang dihasilkan, siapa sangka karakter wanita itu dibawa oleh seorang jejaka berumur 28 tahun, Amar Reza Zainal Abidin. Mengakui berdepan cabaran, bukan sahaja daripada segi penghasilan skrip dan jalan cerita, malah Amar perlu memastikan aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik. Dengan jumlah pengikut mencecah lebih 300,000 di media sosial, bebelan wanita bertudung kuning yang dikatakan berasal dari sebuah kampung rekaan, iaitu Kampung Gajah Temenung itu, pasti dinantikan oleh peminat setianya. Ya, bapa saya Wong. Kakak kenal ke? Kenal. Dulu anak acik semua pergi sekolah naik bas bapak kamu lah. Bapak kamu sihat. Dah lama acik tak nampak dia. Bapa saya okey saja. Jadi apa yang saya dapat tarik daripada sini ya, Cik Yah merupakan seorang ibu kepada 3 orang anak, kalau tak salah saya, berusia 55 tahun dari Kampung Gajah Temenung. Tapi pecah tembelang, siapakah pemilik suaranya? Silakan Fitri. Okey, baik, kita dah menyapa secara dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Yah bagi makan ayam ke, buat kuih ke, jaga cucu ke, apa Cik Yah buat pagi-pagi ni? Cik Yah tadi baru pagi tadi baru habis berkebun. Bila si Sepu bagi tahu mak hari ni mak masuk TV. Cik Yah pagi-pagi dah bangun, dah solat apa semua. Debu ni nak masuk TV ni, TV3 ni berdebar. Rasa berdebar-debarnya, tapi apa nak berdebarnya? Berdebar, takut salah cakap. Tapi Cik Yah dah famous dah. Di TikTok hampir 300 pengikut dan juga di Instagram hampir 80,000. Itu dia. Apa ni? Cik Yah ada berapa set tudung kuning sebenarnya? Cik Yah sebenarnya bagus soalan tu. Sebenarnya Cik Yah ada, kan kau teriak pula banyak. Banyak pakai sehari buang, pakai sehari buang. Macam tu pakai sehari buang, pakai sehari buang. Nasib baik semuanya kuning. Yang paling saya teruja sebab Cik Yah mengangkat isu-isu yang ada kaitan dengan masyarakat lah. Sehingga ada satu isu tu Cik Yah kritik, kamu ni belajar seni nak kerja apa nanti? Anak Cik Yah kerja apa, doktor semua kan. Jadi Cik Yah macam betul-betul mengkaji, bukan hanya bercakap, tapi betul-betul nak sampaikan mesej apa yang berlaku dalam dunia hari ini Cik Yah. Macam mana Cik Yah betul-betul merujuk, siapa rujukan Cik Yah sebenarnya? Okey. Sebenarnya gini, orang di sebalik Cik Yah ini, orang yang membikin Cik Yah ni sama Reza ni, dia orang seni. Apa yang dia buat, apa yang orang tengok kat TikTok Cik Yah apa semua, itu adalah apa pengalaman yang pernah terjadi dari pemerhatian Cik Yah sendiri. Jadi memang itu adalah apa yang cemuhan orang pada orang yang ambil seni. Apa kau nak jadi kalau ambil seni? Apa kerja kau nanti ambil seni? Itu kan memang tipikal pemikiran orang kita. Jadinya dari situ dapatnya ilham Cik Yah munculkan Cik Yah ini. Itulah dia sumber inspirasi. Ataupun dulu ada pengalaman dengan nenek di kampung ke, mak saudara ke, jiran, opah ke, cara bercakap tu betul-betul macam orang lama. Jadi bukan senang nak tiru. Kalau kita tiru sikit-sikit boleh lah, tapi ni keseluruhan percakapan tu betul-betul. Kalau orang tahu. Ingat saya kat mak saya, kat opah saya sendiri. Dan begitu juga untuk rakyat Malaysia. Jadi pendapat Cik Yah? Sebab gini, Cik Yah Cik Yah ni adalah pemerhati. Cik Yah suka tengok cara orang bercakap. Tapi sumber utama, orang utama yang Cik Yah tengok, mak Cik Yah dengan atuk Cik Yah kat Johor. Mak Yah memang tengok cara dia bercakap, cara dia berjalan. Bukan itu saja, tapi Cik Yah tengok juga dalamannya, maksudnya pemikirannya macam mana, apa yang dia bercakap. Dari situ Cik Yah, dari pemerhatian Cik Yah itu, Cik Yah kembangkan melalui kandungan kreatif Cik Yah ini. Dan memang sangat kreatif. Tapi ada satu perkara yang buat kepala saya jam sikit ya Cik Yah, bila saya baca komentar daripada netizen yang rata-rata memang menyukai cara penyampaian Cik Yah ni. Tapi ada juga segelintir yang saya ada baca satu artikel, marah betul dia dengan Cik Yah. Ada sampai yang nak baling asid dan sebagainya. Kenapa sampai macam tu sekali? Jadi apa perasaan Cik Yah bila dapat komen-komen negatif macam tu? Sebenarnya gini, Cik Yah selalu cakap apa aja yang kita buat mesti ada
orang yang suka, mesti ada orang yang tak suka. Tapi kadang-kadang macam Cik Yah, bila orang dah tak suka, Cik Yah tengok apa yang orang tak suka. Kenapa orang tak suka? Apa dia punya kesan dia? Kesan jangka panjang dia macam mana? Kalau awal-awal dulu memang orang DM Cik Yah kat Facebook kata nak sembah asid ke Cik Yah sebab mulut Cik Yah lantang orang kata. Jadi bila begitu Cik Yah cuba untuk kurangkan sedikit. Sebab yelah, untuk kita berubah sepenuhnya susah lah kan. Jadi kita tahu apa yang orang tak suka. Sekarang ni mungkin orang dah tengok Cik Yah. Jadinya Cik Yah kena jaga dari segi cara Cik Yah bercakap supaya orang tak kecil hati. Apa yang Cik Yah nak cakap jangan sampai orang terasa. Begitulah. Begitu prihatin Cik Yah. Apa ni Cik Yah kalau ikutkan impian kan, ke mana Cik Yah nak melangkah jauh? Mungkin nak ada pelbagai platform sendiri ke? Cik Yah nak tampil ke depan ke? Buat roadshow ke? Ada animasi ke? Sayang buat Cik Yah ni wataknya dekat di hati. Kita faham apa yang nak disampaikan. Jadi sayang kalau tak diangkasakan lagi pencapaian Cik Yah tu. Ya. Itulah harapan Cik Yah yang akan menjadi satunya adalah Cik Yah nak sangat supaya ada peluang, ada pihak yang nampak Cik Yah ini untuk diangkat menjadi produk animasi televisyen. Itu harapan Cik Yah. Sebab semoga dengan adanya Cik Yah ini, Cik Yah dapat bagi peluang rezeki pada orang yang ambil seni itu. Supaya mereka pun ada peluang kerja, kita boleh sama-sama, orang putih kata, Pak anak Cik Yah dia kat sebelum malu-malu nak masuk Pak apa orang putih kita develop. Kita nak develop Cik Yah jadi animasi TV. Kita dapat buka lagi peluang rezeki ke orang-orang seni khususnya. Dan semoga Allah itu terus-menerus bagi idea ke Cik Yah untuk Cik Yah berkarya. Dan semoga karya Cik Yah itu beri manfaat pada semua orang. Itu harapan. Itu dia. Okay. Baik, Cik Yah ada pasukan ke yang akan membuat macam, yelah, think tank kan? Kata memikirkan isu-isu semasa yang dibawa ke depan. Minda. Okay, isu apa ni? Kadang-kadang kita bincang tu isu tu mungkin makcik-makcik bincang. Jadi orang muda tak bersangkut paut kan? Kalau boleh isu tu dekat di hati rakyat. Jadi kan Cik Yah sentiasa perah minda ni untuk pastikan relevan apa yang Cik Yah tuturkan. Apa proses dia tu? Prosesnya itu selalunya kita kena baca lah. Kita kena membaca surat khabar, nengok internet. Kadang-kadang ada benda yang kita tak faham, ada benda yang kita tak lalui. Cik Yah akan buat interview dengan orang. Cik Yah nanya pendapat, Cik Yah nanya apa yang dia rasa dari apa yang Cik Yah kumpul itu. Cik Yah hasilkan cerita, Cik Yah hasilkan konten untuk Cik Yah. Tapi tadi tadi tanya Cik Yah ada tim ke? Cik Yah ada kumpulan orang yang bantu, tapi tak ramai. Tak ramai sebab animasi ni bukan mudah, dia tenaga mahir. Jadi tak ramai. Itulah harapan Cik Yah kalau dapat jadi sebuah produksi animasi. Mungkin berkembanglah orang-orang yang Cik Yah boleh bekerjasama. Tapi buat sekarang ini tak apa ramai. Okey, mungkin di sini saya nak bagi peluang kepada pereka Cik Yah di sebalik tabir itu. Siapakah inspirasinya sebenarnya dan mungkin ucapan untuk insan yang memberikan inspirasi buat Cik Yah tu. Silakan. Siapa namanya? Encik Amar Reza, tak salah saya. Tak. Dia Cik Amar Reza ada, tapi dia tengah ngajar. Dia pensyarah. Jadi dia wakilkan Cik Yah bercakap. Okey. Sebab Cik Yah di pengikut kami di Facebook ni ada yang teringin nak memeluk Cik Yah sebab rindu kepada nenek ke ibu ke. Arwah yang macam mana tu? Sebab Cik Yah ni wataknya betul-betul mesra alam kan? Okey. Jadi mungkin ucapan untuk peminat-peminat di luar sana yang di mana Cik Yah mengingatkan mereka akan opah mereka ataupun ibu mereka. Silakan. Baiklah kepada semua yang nonton Cik Yah. Kalau bukan anda lah, Cik Yah takkan sampai Cik Yah takkan masuk TV hari ini. Cik Yah di sini pada hari ini, kamu semua tengok Cik Yah kat TV semua atas sokongan anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Cik Yah selalu cakap bila mana tengok Cik Yah, apa yang baik itu ambil lah. Yang tak baik itu jadikan pengajaran. Semoga Cik Yah dapat terus beri manfaat kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama lembut hati bila Cik Yah berbicara. Apa ni, Cik Yah suka kuih apa tradisional ya? Cik Yah suka kuih jalan. Orang mua panggil kuih jalan warna kuning.
berjalan. Itulah. Saya nak tanya satu soalan. Dalam semua topik-topik yang selalu Cik Yah bicarakan, mana satu yang paling menjadi favourite Cik Yah? Yang dekat di hati macam tu. Semualah. Semua. Yang paling Cik Yah suka bila mak-mak lah. Sebab bila mak-mak ni, dia mengingatkan kita kepada mak kita, mengingatkan Cik Yah pada mak Cik Yah, atuk Cik Yah, nenek Cik Yah. Jadi sebab itu bila ada orang kata Cik Yah teringat mak saya dah meninggal. Jadi bila teringat, sedekahkan Al-Fatihah. Sekurangnya orang tu kat sana dapat bekalan sikit. Amin ya Rab. Amin. Terima kasih Cik Yah. Semoga nanti ada tudung Cik Yah dijual ya untuk InsyaAllah. Sempat lagi nak menjadikan je kapitalis ya. Okay. Maksudnya kita mengangkasakan industri desa. Tepat sekali, tepat sekali. Terima kasih Cik Yah. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, itu dia Cik Yah kita. Dan selepas ni bila saya dengar suara Cik Yah, Fitri, saya terasa nak telefon mak saya sekarang juga. Mak apa khabar begitu. Mungkin anda sebagai penonton mempunyai perasaan yang sama. Betul Fitri? Itu dia. Kalau boleh saya tak suka kalau macam ada anak muda yang bermusuh dengan orang tua. Maksudnya kadang makcik-makcik ni dia kepo-kepo dia untuk bersembang je. Betul. Dia masih kenduri kan makcik-makcik tanya, kau ni bila nak kahwin? Ataupun kau ni kerja apa? Jadi kadang tu hanya perbualan biasa. Kita kena lapang dada untuk terima demi sebuah perbualan yang baik dan juga harmoni. Itu tandanya ya. Betul orang kata lapang dada bila kita terima nasihat daripada orang tua. Baik, kita berehat seketika di Malaysia hari ini dan apabila kita kembali kita terus seperti Fitri katakan tadi, kita terus angkasakan warisan seni dan budaya kita. Kali ini kita bicara tentang tekstil Malaysia. Kita perkasakannya bersama-sama. Okey, kembali terancakkan dan kami hari ini bertemankan busana yang menawan. Yang mana ini songket bunganya bertabur penuh. Yang dipandang memang tak jemu dan ini lebih moden. Lebih kontemporari walaupun dia bukan tenun ya, dia lebih pada print. Gaya dia tenun tapi dia masih print. Inspirasinya untuk anak-anak muda. Hari ini dalam usaha untuk mertabatkan tekstilnya tradisional, kita nak bincang tentang pelbagai aspek perjuangan, pengkarya dan juga kajian yang ilmiah. Nak bersama dengan yang pertama di hujung sana, yang saya bertua dapat menyarung. Rasa macam lain macam aura dia. Sedikit-sedikit seorang pelakon fashion yang tidak asing lagi, yang berkarya sekira lebih daripada 30 tahun. Ya, lebih daripada 30 tahun. Kita juga bersama dengan Puan Nini Marini, Presiden Persatuan Pencinta Tekstil Tradisional atau Citra yang baru saja ditubuhkan. Tahniah diucapkan. Kalau tak salah saya, kita baca di press release-nya awal Mac 2022. Tapi perjuangannya lebih lama daripada itu kan ini? Lebih lama dari itu. Actually 2013. Tapi kita launch dia officially 2022. Okey, apa matlamat yang ingin dicapai oleh Citra? Citra ni ditubuhkan untuk memupuk sense of penghargaan dan kebanggaan terhadap traditional textiles Malaysia. Sebab kita nak adakan satu club lah di mana kita boleh pergi mana-mana, kita bangga kita pakai traditional textiles Malaysia. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia kita bangga. Ya, kita bangga. Kita pakai baju kalau dah keluar, pakai baju songket, pakai jaket songket, kita like yes, I'm wearing Malaysian design, Malaysian textiles. Tidak dilupakan pada pagi ini juga seorang tetamu yang berada di atas talian juga untuk berbicara tentang ekspertis beliau iaitu Puan Fatimah Ismail, pakar tekstil kita pada pagi ini. Assalamualaikum Puan Fatimah. Alamak. Ada sedikit gangguan teknikal, suara tak dapat kita dengar. Puan Fatimah mungkin tengah mute tu. Okey, dah boleh. Suaranya. Baik. Assalamualaikum semuanya. Good morning. Assalamualaikum. Baik, macam mana boleh bermula usaha yang agresif untuk mengkaji di sebalik tekstil tradisional ini? Mungkin ada satu attraction ataupun tarikan yang kuat untuk mengkaji keindahan warisan bangsa kita ini, Puan? First of all, kain yang macam mana? Dia traditional textile banyak, songket, tenun dan sebagainya. Kalau kita nak cakap pasal songket, memang dah lama kan di Terengganu tu kita memang pakar
songket. Kalau tenun ni, development tenun Pahang Diraja, ini ke belakang sikit ya. Dia baru mula nak dikembalikan, hidupkan kembali dia punya kekuatan dia. Yang saya nak itu tenun Pahang Diraja ni sebab sekarang kalau tengok di gambar TV itu menenun ya. Inilah dia proses yang dilaluinya ya, begitu teliti. Selalunya berapa lama ya masa yang diambil untuk menghasilkan suatu karya, Puan? Dia depend on dia punya motif ya. Kalau banyak dia buat macam ikat celup, itu makan masa yang lama sebab itu preparation time nak siapkan dia punya benang. Ini yang di tengah buat ni dia panggil warping untuk benang losing dia. Tu nak kena diikat, diikat tu nak kena jemur bagi kering baru masukkan dalam mesin centera tenunan. Itu makan masa yang lama. Dan sebab makan masa yang lama, sebab itulah nilainya terdapat di sana ya, apabila ia melambangkan kedudukan dan status dalam masyarakat Melayu. Itu dia. Sambil itu kita juga nak melihat kepada Nini dan juga sedikitnya nampaknya asyik berbincang. Itulah dia. Okey, ini selendang tenun Pahang lah. Tenun Pahang. Okey, apa yang keistimewanya? Dia kain dia lembut ini kan, dia lembut dan ni kita boleh pakai sebagai selendang, shawl, tudung, memang dia multi purpose selendang. Shawl semua boleh pakai. Woven cotton jadi sejuk. Yes, cotton and silk. Cuaca kita juga ya. Macam Cik Saliki disebabkan berkarya kan. Jadi orang berkarya ni pun dia perlukan kepada kajian juga. Disebabkan ini melibatkan tradisional, melibatkan warisan bangsa yang takut pula nanti kalau kita tanpa kajian hasilnya pun takut. Betul. Kan, tapi apa yang dititik beratkan sebelum menghasilkan karya? Okey, saya sebelum saya berkarya, saya mereka seperti yang macam Puan ini pakai ni kan, songket bunga tabur. Walaupun tekstil tradisional songket tenun ni dia memang lebih macam Puan ini pakai, jadinya dia punya aura ke generasi baru tu akan minat ke arah penggunaan tekstil kita. Jadi macam apa yang Abang Saliki pakai sekarang ni kan? Suatu yang contemporary. Jadi adakah ini antara inisiatif untuk membawa inovasi kepada? Ini ada karya-karya terbaru saya lah daripada apa orang kata, this is print daripada kain sarung, motif Sarawak sedikit macam Nas pakai itu tenun dan Fitri pakai sudah tentunya lah songket Terengganu ya. Macam kita boleh pakai, kita boleh orang kata stylekan ikut cita rasa. Kalau macam kita stylekan ikut cita masa semasa, jadinya anak-anak muda akan minat kepada fashion sebegini saya tak langsung dia akan kaji dari mana tekstil tu kan. Jadi saya tak langsung tu kita boleh mempertabatkan lagi, dan juga untuk pengusaha tekstil seperti songket tenun akan memberi mereka peluang untuk terus mengembangkan macam ni tenun Diraja Pahang lah kan. Ni tenun selalu dia datang dengan selendang lah macam ni kan. Selendang ni okey. And dia lembut ya kalau you dia lembut, yes. Dia lembut. Sila. Macam Fitri, kita biasa nampak kain samping kan. Okey, ni pun tenun Pahang dia punya. Ni kan kita tengok cantik kan. See? Ni betul ni. Ni one piece. Satu bulan untuk menghasilkan. Dia terpulang daripada design dia, tapi lebih kurang 1 bulan untuk menenun satu benda. Macam yang ini dipakai ni, saya kira boleh bertahan ratusan tahun ya. Ya. Sebab ni gold tu diri cantik dengan selendang. Boleh kan? Nampak nak tengok pun boleh. Pagi hari. Yes. Tengok. Begitu cantik dan anggun ya. Macam mana kita melihat ada nilai prestige pada tenunan ni? Bila kita pakai songket kan, dia lain. Especially bila kita pakai dengan dia punya klasik ni, you feel you walk prouder. Keanggunan dia kan. Songket ni so unik kepada Malaysia juga, you know. And then Nini suka dia punya corak, dia cerita motif dia, you know. Ini macam contohnya ini
manggis. Dan burung Fitri manggis. terpakai pucuk rebung kat depan tu, Macam information ni pun kita dapat di Institut Kraf Negara dan juga macam Institut Karanika kan ini. Kraf Tangan Malaysia pun ada information macam Jadi apa yang kita nampak di sini adalah gabungan tradisional dan juga contemporary. Jadi kepada Puan Fatimah iaitu pakar kita, adakah Puan bersetuju tak yang kita harus letakkan elemen moden ni? Mula-mula saya nak tunjuk ni. Yang saya pakai ni adalah tenun yang dibuat di penjara penuh. Industri tenun. Inilah dua penjara di Pahang yang tuanku banyak membuat tenunan yang cantik-cantik dari bagi tenun Pahang Diraja. Kita juga rasa berbangga dan kita rasa macam berterima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Permaisuri Agong kerana mengambil berat tentang perkembangan tenunan Pahang di Malaysia ni. Jadi cantik. Kalau nak beli ni kena datang ke Penuh. Prison tapi tak boleh masuk. Tapi dia ada dijual di Pulau Keladi di Pekan. Tak sangka satu inisiatif yang terus mengekalkan warisan tradisi budaya busana kita. Well done. Untuk berpeluang dalam pelbagai dimensi. Dan sambil kita berbincang dalam juga untuk mentabatkan songket ini dan juga kita tinjau tentang seorang guru berasal dari Perak tapi berada di Sarawak untuk menumpahkan ilmunya. Ini tentang guru songket dari bumi Sarawak. Kita saksikan. Songket sejenis kain tenunan yang dihasilkan dengan mesin tradisional dan ada juga menggunakan tenunan tangan. Dihasilkan daripada benang emas atau perak, keunikannya terletak pada reka bentuk dan coraknya yang halus dan rumit. Meminati dunia songket sejak alam persekolahan, Arayah Abdul Rahman, 49 tahun, mempunyai pengalaman lebih 26 tahun sebagai pembuat songket. Kini, dia juga adalah tenaga pengajar dan pereka songket. Anak jati Perak ini sanggup berhijrah ke bumi Kenyalang bagi mencurahkan ilmunya kepada para pelajar di Institut Kraf Tangan Sarawak. Songket Sarawak merupakan satu daripada tekstil tradisional, bertunjangkan kehalusan dan ketelitian perincian serta motif eksklusif. Songket ini sentiasa menjadi buruan golongan orang kenamaan, termasuk kerabat diraja serta pemimpin terkemuka negara yang ingin menggayakannya untuk majlis rasmi maupun hari perayaan. Bersama saya, Puan Arayah Abdul Rahman, merupakan tenaga pengajar dan pereka songket Sarawak. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Apa cabaran dan kesukaran selama Puan berkecimpung dalam dunia songket Sarawak ni? Boleh Puan jelaskan tak? Cabaran dan kesukaran selama saya dalam bidang songket ni, di dalam untuk mendapatkan bahan-bahan mentah. Contohnya bahan yang kita ambil daripada China, sebab bahan-bahan tersebut memang dari sana. Jadi dengan harganya agak mahal. Jadi itulah yang mengekang kita punya pembuatan untuk menghasilkan pembuatan yang banyak. Dan salah satu lagi teknik-teknik yang kita garapkan dalam songket tersebut. Dia agak sukar dan memerlukan masa yang lama untuk menghasilkannya. Saya nak tanya juga mengenai apa perbezaan antara songket Semenanjung dan songket Sarawak. Boleh Puan terangkan tak mengenai keistimewaannya? Okey. Bagi songket Semenanjung, contohnya songket Terengganu. Songket Malaysia, saya lebih suka sebut songket Malaysia pada songket Terengganu tu. Dia mudah, membuatnya mudah bagi saya lah. Saya yang dalam bidang ni mudah dan ringan, cantik, kemas, halus buatannya, dan bagi songket Sarawak pula benang emasnya lebih naik, lebih cantik, lebih timbul
kainnya sedikit keras. Itu adalah satu antara perbezaannya. Dan motifnya agak kasar. Sekarang ni saya nak tanya Puan, apa mengenai perkembangan dunia tekstil zaman dahulu dan zaman sekarang? Mungkin Puan boleh berkongsi? Zaman dahulu, penggunaan songket kita ni terhad daripada pembesar-pembesar negara, raja-raja negara, raja-raja Malaysia dan orang-orang yang lebih bertaraf tinggilah. Jadi di bahagian untuk kita rakyat biasa ni, untuk kahwinan, untuk hari raya, itu pun kualiti songket yang agak murah. Tapi sekarang kualiti songket ni dah sama tarafnya dan penggunaannya boleh dipakai oleh sesiapa saja. Baik Puan, apakah harapan Puan sebagai pengajar dan juga pereka songket Sarawak? Di Sarawak, harapan saya, bagi diri saya ingin lebih mempelajari songket Sarawak dengan reka corak baru, dengan teknik yang baru, segala-galanya tentang songket Sarawak. Okey Puan, terima kasih kerana sudi bersama kami MHI. Diharapkan semoga apa yang Puan ingin buat masa ke hadapan itu dipermudahkan segalanya. Terima kasih Puan. Ya, pelbagai teknik, pelbagai corak, pelbagai inspirasi dalam usaha untuk mempersembahkan tekstil bertaraf dunia ini. Kalau saya perhatikan, elemen dia memang tak ada corak yang menggila, tak ada complicated. Dia simple tapi simple yang memukau. Kita nak jelaskan Tunas. Untuk saya nak bertanya, kalau kita cerita pasal songket Sarawak. Jadi setiap negeri kita ada motif dan corak dan budaya tersendiri. Mungkin boleh ulahkan sikit Abang Selamat? Okey, macam kita songket ni memang kita lazimnya kita tahu songket Terengganu kan, tapi cara songket tu dibuat dari segi menenun lah kan. Dan sekarang pula kalau songket Terengganu dia banyak motif-motif belah inilah bunga-bunga lama kan, macam bunga melur, bunga manggis, lepas tu pucuk rebung. Sarawak dia ada similariti kita sama juga, tapi bunga dia tu kadang-kadang pecah lapan tu pun ada, cuma ada tak pecah lapan kat sini? Pecah lapan tak ada. Ini yang ini bunga tabur, pecah lapan dia tak ada. Yang ini tak nampak sangatlah. Macam ni. Ni adalah, cuma ni buka. This one ni pun color-color otentik lah. Ya, almost macam ni pecah lapan juga. Tapi dia lain dari manggis. Kalau kita buat comparison lah ataupun. Yang ini dah modern sikit lah kan. Yang ini kalau kita tengok kan dia tak ada kaki. Dia cuma ada kepala je. Sebab saya lebih suka yang macam ni sebab tak berat sangat kan. Sekarang dia orang nampak taklah macam apa ni terlampau klasik. You don't know what is kaki or kepala. Dia macam ni kan. Ni dia kepala dan kaki. Yang ini tradisional punya, yang lama punya you boleh nampak kan. Yang ini basic kan yang selalu kita nampak kan. Tapi bila kita ambil basic hitam dia nampak lain lah. Ni kalau wajib isi dia pucuk rebung ni kan. Dia lain on camera pun lain. Dia kepala kan. Ni pegang kepala dia. Cara songket kita menangkap cahaya, memainkan warna. Tengok tu. Ni kepala kat mana yang kepala? Kepala ni boleh komen sikit. Silakan. Ni kepala ni, kaki ni very vibrant, very rich colour lah kan. Puan Fatimah masih bersama kita ya? Ya, saya. Mungkin dapat beri sikit komen tentang pucuk rebung dia. Ada, itu orang panggil teluk berantai. Teluk berantai, yang ini. Yang tepi ni. Teluk berantai. Jadi begitu banyak yang mungkin anak-anak muda kita tak tahu. Ya, jadi mungkin nak bertanya kepada Puan Fatimah, macam mana untuk kita nak kembangkan minat untuk tekstil Malaysia kepada yang muda-muda ni? Orang muda-muda memang satunya kita kena ubah suai sikit dia punya kualiti kain yang dipakai. Macam ni je lah. You can see ni kan. Kain yang digunakan tu kalau lembut boleh dipakai untuk hari-hari. Itu akan memudahkan pemakaian. Betul. Macam inilah contoh untuk menggunakan kain tu sebenarnya. Kalau songket tradisional biasa ni dia berat tak? Dia penuh dengan emas. Dia
dia orang tak berapa suka nak pakai. Siang hari nampak macam orang gila pakai. Panas lah tu kan. So jadi you kena buat pengubahsuaian dari segi corak tak banyak sangat guna benang emas. Mungkin maybe kita boleh masukkan benang warna biasa. Lembut. Agree. Instead of gunakan benang emas, corak motif songket tu digunakan benang biasa. Jadi mungkin itu akan memberi banyak lagi minat kepada orang muda lah untuk memakai benda-benda macam ini. Baik, terima kasih kepada Puan Fatimah, pakar tekstil yang berkongsi ilmu. Banyak lagi sebenarnya, tapi kita ada ruang masih amat terhad. Penting kita dapat banyak juga terima kasih banyak. Info-info penting. Baik, kepada Cik Salikin, mungkin apa wawasan dalam usaha untuk martabatkan? Kerana banyak karya yang dihasilkan melalui majlis perkahwinan artis. Macam saya pun memang amat dulu je lah, sebab sekarang selepas beberapa tahun sekarang baru kita dah nampak kan tekstil tradisional ni sekarang dah orang kata dah jadi trending kan. Macam tiap-tiap tahun pun macam di Karang Craft memang mereka ada jualan-jualan. Jadi pengusaha daripada Kelantan Terengganu dia datang ke Kuala Lumpur kompleks ni, dan juga macam color-color yang moden ni harus diperbanyakkan lagi lah kalau daripada pembuat tenun songket macam Puan Fatimah katalah. That's why kita buat antara dua berbeza ya. Kalau untuk tenis kita boleh pakai siang dan kan ataupun malam. Kita boleh buat jaket macam Fitri pakai. Kita boleh buat momen jaket juga. Secara tak langsung tu anak muda akan minat. Itulah dia strategi untuk Cik Salikin. Tapi untuk Citra pula sebagai presiden puan ini, kebanyakan pemain-pemainnya adalah daripada industri desa. Jadi macam mana Citra ingin memperkasakan industrinya daripada desa sampai ke kota untuk pasaran, mungkin ke seluruh dunia? Ya, memang that's our tujuan and then our cita-cita. Kita bermula dengan membentukkan sebuah directory. Saya tahu that Kraft Tangan Malaysia sudah ada directory ini, tapi kita nak buat something that's complementary to them. So kita akan kolaborasi dengan Kraft Tangan Malaysia untuk membawa orang-orang pembuat craft. Kita nak meningkatkan and bring them to international waters. So kita nak buat collaboration international. Itulah Citra. At the end of the day kita nak kemukakan traditional textiles ke dunia. Macam betul. Macam sekarang Raja Pemaisuri Agung pun akan mengadakan pameran craft di London. Membawa tangan kita ke London. Tenun faham saya rasa. Kerja-kerja dia, penaung kita sudah start the work. Kita akan pergi this coming May ke London Craft Week bersama-sama dengan tuanku, dan kita akan bersama-sama memupukkan tenun. Syabas, jangan lupa buat Fitri sekali, dan model dah dekat sini dah. Kita buat sampai jadi. Baik, terima kasih kepada Abang Salikin Siddiq, kita pejuang busana tradisional, dan juga kepada Puan Dini Marini iaitu Presiden Citra Persatuan Pencinta Tekstil Tradisional, dan juga Puan Fatimah Ismail yang bersama kita di atas talian. Terima kasih sekali lagi. Thank you so much. Itu dia. Dan juga dapat melahirkan lebih ramai adik guru untuk melestarikan hasil yang terdunia ini. Okey, nanti kita banyak lagi agenda akan menyusul di MSI. Tepat sekali, kita akan berehat seketika, dan apabila kita kembali apa yang sedang tular di media sosial semuanya di Malaysia hari ini. Jangan layu-layuan, diintai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina memasang luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, bagaikan rambut bersimpul mati.
Dia nyanyian anak dan bonda yang menikam jiwa dengan gurindam jiwa yang beralun merdu. Dan nak bersama dengan Hafsah Ali, Puan Hafsah Ali, ibunya, dan juga Muhammad Muhaimin Barudin, anak yang serasi berduet dengan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejuk telinga mendengar, sejuk lagi mata memandang kita. Assalamualaikum, Orang Melaka, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Bila kita dengar dekat TikTok, bila kita dengar dekat media sosial, sejuk hati kita semua. Memang biasa ke ibu dengan anak selalu menyanyi-nyanyi kat sini? Memang biasa ke? Memang saya dengan ibu memang akan menyanyi bersama-sama dekat rumah bila ada masa yang free. Kadang-kadang waktu mak saya tengah menjahit, saya akan datang, ibu, nyanyi ibu. Saya dengan ibu saya memang kami berdua memang suka menyanyi. Okey. Jadi ibu pula mungkin mewarisi bakat siapa? Ataupun memang dari dulu dah nyanyi di majlis-majlis ke? Macam mana, Puan Hafsah? Tak ada, tapi tak tahulah bakat tu memang ada kan. Makcik tak pernah masuk keroncong ke, dona sayang ke, training ke? Tak pernah ke? Tak pernah. Tak berpeluang. Fitri, semula jadilah Fitri. Kalau macam marhaban ke atau nasyid di kampung-kampung ke ada terlibat? Tak dapat sebab makcik ada kedai jahit kan, jadi makcik sibuk. Kerja lebih utama begitu. Tapi macam Muhaimin kira anak manja lah ya? Itulah saya Saya memang anak manja, saya anak yang paling last dalam adik-beradik saya. Patutlah. Itulah dia, nampak kemesraan, kemanjaan di sana. Jadi sekarang ni dah seorang DJ dan juga seorang penyanyi sepenuh masa? Ya, betul. Sekarang ni saya di Melaka, saya merupakan seorang penyanyi bebas dan juga dalam masa yang sama saya DJ untuk majlis perkahwinan di dalam area Melaka dan juga di luar Melaka sekiranya ada jemputan. Ya. Kalau berduet dengan ibu, lagu-lagu yang tradisional ke atau semua boleh? Macam tu. Kalau duet dengan ibu saya, saya dengan ibu saya memang akan main lagu-lagu yang lama lah. Contoh macam lagu P. Ramlee. Lagu-lagu yang macam tadi Gurindam Jiwa. Apa ni penerbit kita Hakimi nak request lagu Malam Bulan di Pagar Bintang. Ya, itu dia. Favorite. Boleh tak? Dengar sikit. Boleh, tak ada masalah. Live. 1, 2, 3. Silakan. Okey, Bu, jom. Malam bulan di pagar bintang, Allah, makin indah jika dipandang. Bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Duhai kasih ingin dimanja dengan cumbuan mesra untuk penglipur lara, penawar di asmara. Malam bulan di pagar bintang, Allah, membasari cuaca alam. Murni sungguh ciptaan Tuhan, bulan bintang lampu alam. Itu dia. Ada bintang menyepi. Oh yeah. Alamak, baru nak continue sikit. Tapi, Syabas kita ucapkan. Saya syorkan untuk anak beranak ni supaya buat macam klip video. Itulah dia. Macam di tepi pantai ke, di Kelebang ke. Itu dia favorite tu. Supaya nampak di kadang-kadang macam TikTok tu macam santai kan. Yang ni mungkin dapat dipercantikkan lagi sebab ini kenangan. Sebab bukan senang nak cari anak yang serasi dengan ibu menyanyi ni. Tapi kalau nak nyanyi profesional tu kena hafal lirik ya puan. Kalau nak baca ke handphone susah tu. Tapi nak bertanya, apa tu anak-anak Puan Hafsah lain pun ada berbakat untuk menyanyi juga? Ya, ada yang menyanyi. Katanya di Pahang, kakak dia yang dua. Dia menyanyi MPT Pahang. Tapi sekarang yang bongsu ni, anak kesayangan ni, anak emas ni, yang menjadi DJ dan menjadi penyanyi. Macam mana perasaan sebagai seorang ibu? Adakah mendapat restu? Ya, saya tak kisah. Saya merestui anak-anak. Ini semua anugerah daripada Tuhan. Bakat yang ada pada mereka.
Sebab tadi Puasa sebut sibuk menjahit. Adakah juga menjahit baju anak untuk beraksi di majlis ke? Sentuhan ibu ke macam mana? Untuk memastikan anak tampil menawan dan memukau di majlis. Macam mana tu Puan Hafsah? Ada ibu jahit baju tu, baju silat. Ibu jahitkan baju silat macam tu. Memang ibu saya ada menjahit lah baju-baju untuk saya perform di majlis-majlis perkahwinan. Sekiranya tema tu dalam tema Melayu Persilatan, saya akan pakai ada satu busana yang mak saya, memang ibu saya jahitkan untuk saya sendiri. Wah, itulah dia kasih ibu untuk kasih anaknya. Berbawa ke pentas rezeki. Baik, Muhaimin, kalau ada lagu yang anda nak nyanyi khas untuk ibu, lagu apa? Yang tentu dedikasi khas ditujukan untuk ibu tercinta. Untuk ibu, okey. Saya kena menghadap ibu dulu. Betul. Kita beri ruang. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Buatku menyerah kasih, wahai ibu. Allah Akbar. Aduh, semut-semut saya pagi ni. Kebahagiaan yang tiada-tara. Okey, Popo selamat berjuang, berhibur dengan cara anda tersendiri. Jangan lupa untuk hasilkan klip video yang cantik khas untuk ibu dan anak. Terima kasih untuk Puan Hafsah Ali dan juga Muhammad Muhaimin Baharudin, anak manja yang terbang tinggi untuk mengangkat bakatnya, berpaksikan kepada restu bonda yang tercinta. Terima kasih. Semoga terus mendendangkan kita dan terus tular di media sosial, insya-Allah. Jadi apa lagi yang tular di media sosial kita akan bawakan kepada anda sedikit masa lagi. Sementara itu kita berehat seketika. Saya nak telefon mak saya sekejap. Ya, okey. Terus. Kita kembali di Malaysia hari ini dan adakah anda bersedia untuk berkongsi statistik bersama kita? Okey, dengan kes baru yang dilaporkan, jadikan jumlah seluruhnya 4,032,435 dan pesakit dalam ICU 339 berkurangkan kepada 19 dan juga jumlah kes sembuh bertambah kepada 32,000 kes, menjadikan jumlahnya 3.7 juta. Jumlah kematian kita 34,000 tambah 73 ya pada setakat ini. Tapi kita juga teruskan dengan tumpuan pada kes baru masih lagi tinggi saya kira dengan 21,483. Tapi kita kedalah juga berjuang dan juga memastikan keselamatan kerana kita menuju endemik tidak lama lagi. Tepat sekali. Kita teruskan wawancara kita dengan berita terkini. KLIA dan LIA dipilih antara lapangan terbang terbaik dunia pada 2021. Tahniah diucapkan. Yang mana mencapai skor sempurna 5.00 dalam kategori masing-masing. Lapangan terbang yang memberi perkhidmatan kepada lebih 40 juta pelanggan setahun dan 2 hingga 5 juta pelanggan setahun, kata Malaysia Airport Holding Berhad MAHB yang membanggakan negara. Tepat sekali. Tahniah kepada MAHB mengharumkan nama negara. Dan kita teruskan dengan atlet-atlet kita yang telah dianugerahkan olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2019-2022. Dato' Azizul Hasni Awang, tahniah diucapkan memenanginya buat kali yang keempat. Dan juga untuk Tan Chong Min, atlet wushu wanita negara yang juga membawa pulang RM20,000. Jarang wushu diangkat ya? Tepat sekali. Tapi pencapaian Okey, baik, dan berita yang berkejam mungkin dapat kita kongsikan lagi untuk anda. Pindaan akta cuti paterniti pada 7 hari diluluskan. Nas ada perancangan untuk terperanjat saya tiba-tiba kalau isteri saya tengah menonton mesti dia tidak. Tapi ini antara berita yang sangat gembira, sangat teruja bila kita terima ya, terutama untuk kaum ayah yang senantiasa dipinggirkan. Kita selalu fikirkan tentang ibu. 3 hari saja. Jadi mungkin bila kita kadang anak ni dalam seminggu tu macam boleh jadi masa yang panjang dan fleksibel untuk meneruskan kelahiran Zurat tercinta. Tepat sekali. Jadi Fitri kalau dah bersedia pun, Fitri pun dah dapat 7 hari lah. Tak apa, kita boleh cover beliau di Malaysia hari ini, insya-Allah. Okey, sekian biasa kami untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang ikuti sejak awal tadi. Kita bermula dengan individu yang rupanya Cik Yah ni dia nak angkat animasi ke peringkat tinggi. Tepat. Beri peluang pekerjaan lebih banyak kepada mereka yang belajar di universiti contohnya. Selain kita juga bawakan tadi tentang tekstil yang mana inilah
khazanah yang perlu kita bawa tinggi ke peringkat yang unggul dan cemerlang. Dan kita terus perkasakan, insya-Allah kita boleh bawa ke persada dunia. Jadi terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Fitri pun dah lama kita tak nampak. Terima kasih. Pemakan memang cantik. Saya bagi dia bagi tengok sikit. Sempurna. Tuhan Salikin, terima kasih untuk mengindahkan Malaysia pagi ini. Yang paling penting kita terus jaga SOP dan tak sabar untuk menuju yang pertama endemik, yang kedua Ramadan yang pasti dinantikan. Tepat sekali. Tapi endemik dahulu 1 April kita pantau dan kita pantau. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama Malaysia hari ini. Esok kita akan berbicara tentang tuberculosis ataupun penyakit TB. Apa ancaman dan bahayanya? Info untuk kita bersama esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, Bu. Berjumpa di Taman Firdausi, berdua memadu asmara. Berpisah tak mungkin terjadi kerana bersumpah setia. Ketika mata bertentangan, hasratku gembira merayu. Ketika wajah berpandangan, tandanya asmara berpadu. Sungguh indah taman ini.